Assalamualaikum, saya Sabri Ibrahim Zakir M. Alhamdulillah, uh, dengan insya Allah ya, saya boleh adakan lagi sesi yang ketiga dengan topik Amazing Bersilaturahim. Dan seperti biasa saya buat bila ini bukannya untuk mengajar ya, bukannya untuk mengajar sahabat-sahabat semua, tetapi lebih kepada untuk saya diri sendiri mengulang kaji pelbagai ilmu berkenaan dengan pemasaran. Dan sahabat-sahabat yang terpilih Allah Ta'ala untuk tengoklah saya, sehari bersyukurlah Allah Ta'ala telah menggerakkan hati awak semua untuk bersama bilah saya. Dan tentu kita perlu yakin bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala tentu bagi kita, tentu ada manfaat dia, ada faedah dia. Cuma kadang-kadang akal kita je tak dapat mentafsir, tak dapat menghalusi apakah manfaat. Itulah biasa ya. Kita ada sekarang ni pun bukan hak kita, semuanya adalah semata-mata pinjaman daripada Ta'ala. Dan pasti apa yang kita pinjam Allah Ta'ala akan balik. That's why selalu benda yang faham. Pertama, nak bawa kita ni hamba abdi, tidak ada apa-apa. Dia biasa tau kalau tak ada hamba abdi dengan orang gaji. Orang gaji ni bekerja dengan majikan dia bayar gaji. Kalau hamba, sekali beri makan minum, pakaian, asas dan juga tempat tinggal sahaja, tak diberi gaji. Itu hamba abdi. So kita adalah hamba abdi pada Ta'ala, yang mana kita tak milik apa-apa pun. Hakikatnya mata, telinga, kereta besar, rumah besar, duit banyak, emas berkepul-kepul, pakaian berkepul-kepul sekalipun adalah bukan hak kita. Bukan hak mutlak hak kita, bukan. So kita pinjam daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. That's why dari sisi lain yang mengajar kita supaya tidak rasa hebat, tak rasa sombong, tak rasa takabur, tak rasa keakuan tinggi sangat, aku punya tak ada, insya-Allah. Sebab apa yang kita ada hakikat muka kita, diberi pinjam oleh Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala Maha beri pinjam kepada kita, so kita pinjamlah. So bila kita faham sesuatu yang dipinjam biasanya akan ambil balik, maka kita gunalah sebaik mungkin sementara diberi pinjam ke arah seperti mana yang dikehendaki oleh yang memberi pinjam itu. Allah Ta'ala beri pinjam pada sesuatu benda, mata ke apa benda sekalipun lah, dia guna ke arah mana. So kita buat seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki, insya-Allah. Alright sahabat-sahabat semua, sesi kali ini Amazing Bersilaturahim. Saya seperti biasalah, seperti biasa, untuk sesi ini saya nak sembang-sembang santai sahaja untuk berkenaan-kenaan dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan hati sahabat-sahabat semua untuk bersama saya ketika ini, okey, insya-Allah. Dan saya faham, iaitu sama ada tengok belah saya ke tak ada tengok ke, hakikatnya ialah di dalam perancangan Allah Ta'ala. So ada kau tengok, tak ada kau tengok, saya tetap bersyukur kepada Ta'ala kerana saya yakin dia ada mengandungi hikmah, dia ada mengandungi faedah tersendiri yang kadang-kadang kita tak fikirlah, tak fikir untuk kita faham benda tu. Kadang-kadang dia terbatas dengan akal kita. So kita fikir pun sekarang mana ada info je, dan tak mampu kita nak menghalusi sampai habis terbitnya suatu perkara tu, tak mampu. That's why kita bila saya sedar hal ini, saya walaupun tak mampu, tapi oleh kerana Allah tak hadkan, tak beritahu berapa had maksimum kita pergi, tu rahsiakan ya. Sebab Allah rahsiakan, memang kita tahu terhad, tetapi Allah Ta'ala tak beritahu berapakah angka limited tu, tak tahu. So bila tahulah, tugas kita ialah terus buat, terus buat. Ini hikmah dia Ta'ala kenapa tak rahsiakan, tak beritahu. Dia tak beritahu kepada angka sebenar keterhadan yang kita ada. Okey, Amjad Khan, apa khabar? Assalamualaikum. Amjad Khan, apa khabar? Sihat ke? Saya harap Amjad Khan sihat, insya-Allah. Jangan lupa Amjad Khan tulis kalimah Assalamualaikum. Ya, tulis kalimah Assalamualaikum ya. Saya ingat first time kan Amjad Khan bersama saya. Kalau pertama kali bersama saya, maka saya ucapkan alhamdulillah dan saya mulakan
perkenalan kita dengan menyebut Alhamdulillah dan Assalamualaikum. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Amjad Khan Allah Ta'ala gerakkan hati awak untuk terus bersama Ebil saya yang akan datang insya-Allah. Alright. So sesi Ebilah ni oleh kerana tajuk Amazing Bersilaturahim, so saya nak kenal jugalah Amjad Khan buat apa, gunakan akaun Facebook untuk apa sebenarnya ya. Kalau boleh Amjad Khan tulis ya, apakah tujuan Amjad Khan memiliki akaun AB profile. Okey. Boleh insya-Allah, harap boleh ya, harap boleh lah ya. Kita permudahkan perbualan. Sebab saya nak Amjad Khan tuliskan Assalamualaikum untuk mudah saya pergi zarah balik FB awak ya. Sekejap ya. Oleh kerana ini bila santai, saya tak nak terlampau sangat ya, terlampau berfakta sangat. Saya tahu juga Amjad Khan, tengok sekejap Amjad Khan tulisan FB dia macam mana. Sebab kenapa saya lakukan pendekatan macam ni ya. Nombor satu kerana ialah di dalam kita ber-FB ni, kita kena ingat tu benda di alam Facebook ni. Tak semua pemilik akaun Facebook adalah orang baik-baik. Dengan masa mudah lah, ada juga pemilik akaun Facebook orang jahat. Sama ada dia penipu, scammer ke, pengitip ke, ataupun akaun yang fake, sekadar ada tapi tidak ada pengisian. So dalam hal ini saya melakukan kerja untuk meneliti semua sahabat-sahabat saya, supaya saya maknanya insya-Allah dari ke hari mendapat kawan-kawan yang baik dari masa ke semasa. So, zaman sekarang ni zaman IT, maka lebih baik kita mendapat manfaat yang sebanyak mungkin dengan menggunakan pelbagai platform di dalam IT seperti media sosial dan sebagainya. So macam FB ni adalah media sosial. So Amjad Khan adakah masih bersama saya lagi? Tak ada, tak apa, tak masalah. Saya alhamdulillah saya tetap menyebut alhamdulillah, tak masalah. Ya, segala-galanya adalah ketuhanan ilahi, so tak masalah. Itu memang begitu dunia. Kita nak cari satu benda ataupun sesuatu ataupun apa orang ke, sebenarnya bukan senang untuk dapat kawan berkualiti. Tapi kalau payah sekalipun tak apalah, tugas kita tak mencari. So dalam Amjad Khan ni campur ni ada cancel link tentang Bitcoin. So saya tak pasti lah ni Amjad Khan macam mana. Okay, alright. Amjad Khan ya. Oh, Amjad Khan ni maknanya macam akaun fake ni. Sebab dia ada benarkan masuk cancel link dalam ni. Sebenarnya sahabat rugi tau kalau sahabat tidak guna secara betul pengisian dalam FB. Sahabat telah ada pun satu komitmen sanggup ada akaun Facebook, tapi tidak guna pakai supaya ia betul-betul boleh bermanfaat. Maka ia satu kerugian besar sebenarnya, yang besar. Okey, tapi apa boleh buat kan, maknanya pilihan begitu. So anda mana yang boleh teruskanlah, tapi dia start benda tu dia ada risiko dia. Ada risiko baik dan buruk dia memang ada, tak ada lagi dah. So kita lebih baik ambil dari sisi baik lah. Sebab kita tahu bahawa kita hidup dunia tak selama-lamanya. Sama masa nanti kita akan berpindah ke alam kubur, dan di sana akan menerima pembalasan, dan pembalasan pula sakit ataupun bahagia bergantung kepada apa yang telah kita bertindakkan, apa yang telah kita praktik sekarang ni. Kalau kita main posisi banyak mempraktikkan sesuatu elok yang menyalahi etika manusia, menyalahi moral sebagainya, yang beri kesan kepada kita di alam barzakh biasa. Pada Kak Ja, apa khabar? Waalaikumsalam Kak Ja, sihat Kak Ja? Yang baru ni Amazing Bersilaturahim, si pertama terputus, bateri habis. InsyaAllah hari ni boleh, insyaAllah ya. Kita standby ni.
kena masuk siap. So Kak Ja, saya tengok dah awak punya pengisian dalam FB Kak Ja tu. Cuma saya muskil Kak Ja, kenapa Kak Ja tak guna FB page? Ataupun Kak Ja dah ada FB page? Kalau Kak Ja ada FB page, dia nak masuk power bank tu. Kalau Kak Ja ada FB page lagi bagus. Cuma saya tahu tak kenapa Kak Ja tak guna FB page untuk sesuatu aktiviti. Dia sebenarnya dalam saya konsep sebab saya memang amazing berserah ini fokus kepada perkongsian zero cost marketing. So saya just bagi secara umum dahulu, iaitu ramai orang salah faham sini, iaitu dia anggap FB page ni benda yang bukan FB profile. Sebenarnya saya sendiri banyak aktif menggunakan FB page, dan saya anggap FB page tu macam FB profile saya. So FB profile ni hanya sekadar untuk buka akaun saja, dan saya lebih banyak berikan fokus dalam FB page. Kenapa? Kerana ialah nombor satu ialah di dalam FB page ni setting dia lebih banyak lagi kebaikan yang tidak ada dalam FB profile. Banyaklah, contohnya macam post berjadual, yang mana post berjadual ini akan membantu saya sendiri tak penat, iaitu kerja untuk besok, sama ada hari Ahad ke hari Senin ke hari Selasa, saya telah buat hari ni juga. Saya boleh set dalam post berjadual yang ada di dalam FB page tu, tarikh bila, pukul berapa posting tak akan muncul. So saya tak penat lah, walaupun besok saya tak ada ke, saya tidur ke sebagainya, post tetap ada akan muncul mengikut setting yang saya buat. Terpulang kepada kita nak buat sejam sekali ke setengah jam sekali boleh. Ini kelebihan yang ada hanya dalam FB page. Dan satu lagi dalam FB group. Dalam FB group ada juga post berjadual. So bagi sahabat-sahabat semua, sama ada Kak Ja ke sebagainya, kalau betul-betul nak memudahkan urusan, sama ada business especially, gunakanlah FB page untuk aktif di sana. Tak semestinya untuk berniaga. FB page is FB page. Penggunaan dia bergantung kepada orang, pada kejayaan orang tu. Kalau dia orang politik, dia guna FB page untuk berpolitik. Orang berkebun, cara berkebun. Orang ternak, cara ternak. Orang bisnes, cara bisnes. Terpulang kepada kejayaan masing-masing. Tapi seelok-eloknya gunakan FB page dan aktif di FB page. Banyak kelebihan dia. Tadi saya sebut tentang post berjadual. Di sana ada juga boleh buat perbandingan antara FB kita dengan FB orang lain. Contoh kalau FB orang lain kenapa dia lebih ramai follower, sebab apa, kita boleh tengok sebab apa, kita boleh banding dengan FB page kita. So benda-benda macam ni tidak ada dalam FB profile. So kalau Kak Ja tu tak pergi jauh, saya suruh Kak Ja aktif, fokus menggunakan FB page. Okay, itu saranan saya lah. Mudah-mudahan Kak Ja dapat sesuatu. Dan kalau kalian tak faham, boleh tanya ya. Kalau kalian tak faham, boleh tanya. Kalau tak faham, boleh WhatsApp saya ya, boleh WhatsApp kat sini. Saya bagi link ya, supaya senang. Dan niat saya bukan untuk mengajar Kak Ja ya. Bukan niat saya untuk mengajar. Saya lebih kepada nak cakap, nak beritahu ya. Kepada Zafran Firdaus, Assalamualaikum, apa khabar Zafran, sihat ke? Saya lupa Zafran tulis kalimah Assalamualaikum ya. Tinggalkan komen Assalamualaikum untuk mudah saya menziarahi balik FB profile awak Zafran Firdaus. Okey, boleh insyaAllah. So sahabat-sahabat yang nak kejap sebagainya, sekejap ya. Saya nak sekejap sebagai link ni. Sekejap ya. Nak ilmu ZKM. Siapa-siapa yang nak ilmu ZKM boleh klik link saya bagi ni. Ya, siapa-siapa yang sudi lah boleh klik link ni saya bagi ni. Yang nak ilmu ZKM, saya bagi percuma saja ya. Bagi percuma saja, tak masalah. Dan saya kata apa?
memang ambil posisi untuk bercakap dalam bidang zero cost marketing, sebab saya banyak run bisnes saya menggunakan pemasaran zero cost. Saya selalu ulang dengan kenapa, kerananya ialah kenapa kita nak guna berbayar, especially kalau mungkin Zafran Firdaus baru mula nak bisnes. Jangan guna yang berbayar yang menyebabkan duit keluar. Gunakan free seperti AB Live, YouTube, gunakan IG Live, ya. Gunakan Syawadania Assalamualaikum. Jangan lupa ya tulis kalimah salam Syawadania Assalamualaikum. Saya mulakan dahulu, ya. Saya harap siapa-siapa yang nak info boleh klik yang ni, ya. Klik sebagai saya ping tu, nak ilmu ZKM sebagai cuma sahaja. Okay. So saya harap sahabat-sahabat semua, Syawadania dan sebagainya, anda semua telah dipilih Allah Ta'ala untuk bersama Ibadah saya. Bukan kena awak sebenarnya. Allah Ta'ala yang jentik hati awak, gerak hati awak untuk bersama saya. Dan perlu Syawal ingat bahawa tentu ada manfaat daripada apa sahaja Tuhan kenakan, takdirkan untuk kita. Cuma mungkin tak sekarang, di lain masa, bagaimana, berapa jumlah, di mana, bagaimana, itulah urusan Allah Ta'ala. Tapi percayalah, ia mengandungi, ya, hikmah yang tersendiri. Allah Ta'ala saya maha mengetahui, ya. So dalam FB Live ini, Amazing Mr. Rahim, saya nak sembang pelbagai perkara, ikut saja data idea. Tapi saya nak zoom sahabat-sahabat semua hari ini berkenaan dengan pastikan asas pemasaran anda betul. Inilah benda saya akan share untuk sesi ini sebagai bahan selitan dalam Amazing Burst Rahim siri 3 ini. So saya nak bercakap dengan sahabat-sahabat semua dalam tajuk besar itu, pastikan, ya, pastikan asas pemasaran anda betul. Di dalam kita nak buat gerak kerja pemasaran, kita kena tahu dahulu apa itu pemasaran. Apakah ta'rif pemasaran? So pemasaran adalah untuk menarik perhatian orang. Marketing is to attract people attention. Ya, untuk menarik perhatian orang. So untuk menarik perhatian orang ni ada banyak cara. Sama ada nak guna cara berbayar ataupun percuma. Nak guna cara yang beretika ataupun cara yang kontroversi. Okay. So untuk tarik perhatian orang kepada brand kita, pada brand kita sebenarnya, pada kita lah, pada brand kita, ada dua cara. Ada dua saluran. Dua cara lah senang. Dua kategori ke, boleh dua kategori, ya. Kategori. Okey. Satu, pemasaran berbayar dan pemasaran percuma. Okay. Kemudian sama ada berbayar atau percuma, dia pecah dua pula. Sama ada dalam bentuk kontroversi ataupun cara beretika. Secara kontroversi ni kita buat ke pemasaran gerak kerja, perlakuan, persembahan yang menyebabkan orang teremosi, orang tak suka, orang marah, orang meluat, orang keji, orang kecam pun sejenis daripada gerak kerja pemasaran juga. Kalau beretika pun sama juga. Beretika pun dia buat supaya orang respect dia, hormat dia, suka dia. So dua pendekatan ni ada impak dia. So anda boleh pilih nak guna cara beretika ataupun cara kontroversi. Biasa kalau orang yang hati kering, dia memang guna cara kontroversi lah, buat perlakuan yang orang meluat, orang benci, akan jadi viral, membantu juga orang nampak brand dia. Orang memang manusia ni suka sangat cepat-cepat viral kan, share benda-benda yang orang benci, orang meluat, yang karut-karut, memang yang mananya kontroversi, mudah orang akan share. So ini akan
memberi kesan dia. So kesan pulan kepada anda nak guna macam mana, cara mana, so boleh pilih. Tapi kita sebagai orang Islam, sedangkan sahabat-sahabat semua, gunakanlah yang beretika, sama ada berbayar ataupun yang free. So kalau yang berbayar banyak. Yang berbayar masuk TV boleh, masuk radio, pasang billboard besar-besar, upah promoter, gunakan kenderaan untuk letakkan bahan-bahan marketing kita. Apa lagi? Banyaklah yang berbayar ni, ya, upah juru cakap. Itu yang berbayar. Kemudian kalau yang free seperti FB Live, IG Live, YouTube, gunakan blog yang free, gunakan landing page yang free, gunakan apa lagi, WhatsApp, gunakan macam-macam lagi yang free-free ni. Semua platform ini sebenarnya patut digunakan semua sekali, dengan syarat kalau sahabat mampulah, ada kemampuan kewangan dan kemampuan kaitangan untuk menggerakkan kepada gerak kerja menggunakan semua platform. Aswardi Ramli, apa khabar, sihat ke? Aswardi, sihat ke? So Anisah Arifin, ada jangan lupa Anisah Arifin dan Aswardi komen Assalamualaikum ya. Anda mungkin pertama kali bersama saya, harap Allah Ta'ala melembutkan hati awak untuk apa? Untuk tengok Abilah saya. Telah menjadi satu kebiasaan. Orang pertama tengok benda dia akan mari rasa tak selesa, rasa ragu-ragu, rasa tak hargai, rasa tak ada guna. Itulah biasa. So dalam kita buat marketing ni, kita kena buat secara istiqamah. Bila kita istiqamah dengan cara beretika, by time, insya-Allah lama-lama. Yang penting istiqamah je, konsisten. Sama ada orang tengok bila kita ke, tak ada orang share ke, tak ada orang like ke, tak apa. Yang penting, pertama sekali, ini penting, sama sini penting, konsisten. Buat marketing, buat gerak kerja pemasaran. Kalau yang free pun buat. Kalau yang saya mention yang free, kenapa? Kerana saya tahu tak semua anda mampu ada dana banyak, duit banyak untuk yang berbayar. Bagi saya, buat dahulu gerak kerja pemasaran yang free secara konsisten dan jana dahulu. Dapatkan dahulu kekuatan kepercayaan. Dapatkan dahulu kekuatan kepercayaan dengan kita bina kepercayaan lah. Itu langkah pertama. Kita bina kepercayaan dahulu dan kuatkan dia, tambah lagi supaya lebih stabil kepercayaan kita. So caranya, kalau orang baru nak mula bisnes, elok sangatlah guna dahulu yang percuma. Seperti Abilah ini. Saya insya-Allah mudah-mudahan tak lebih kuat daripada saya supaya saya boleh fokus dan istiqamah untuk buat Abilah. Saya merancang untuk buat Abilah paling kurang 6 kali sehari. Dengan tujuan apa? Untuk supaya menambah lagi kepercayaan pada saya yang telah saya bina. Sebab nak bina kepercayaan satu hal lain, satu cabaran lain, dan kalau telah terbina sekalipun, untuk tambah kepercayaan juga satu cabaran lain. Dua-dua ni hal yang berbeza. Semua payah belaka. Tapi ingat, soal payah tu urusan lain. Yang penting tugas kita adalah buat dan perbaiki kepada apa yang telah kita buat. So saya buat Abilah ni dengan berfokus pada untuk membina kepercayaan dan untuk kekalkan darjat ataupun graf kepercayaan anda kepada saya. Okey. Dan tentu dalam hal ini, bila kita tahu bahawa ia sesuatu yang sukar, maka apa yang kita boleh buat ialah
kita divert, lencongkan fokus mindset kita ini kepada gerak kerja buat. Jangan kita fokus mindset kita kena kepada masalah, halangan, cabaran. Kita divert, lencongkan otak kita ni, mindset kita, fikiran kita kepada apakah lagi cara-cara yang cara-cara ataupun penambahbaikan yang saya boleh buat untuk menaikkan graf kepercayaan rakan-rakan akademik saya kepada saya. Right, itu dia. So dalam asas masalah ni kita kena pastilah. Ada beberapa di sini saya nak share dengan sahabat semua. Ada 5 asas pemasaran yang awak mesti betulkan bila nak buat gerak kerja pemasaran. Asas ni penting sangat. Sebab dia macam foundation, macam bangunan besar, macam KLCC. Kalau sekiranya dia punya basement tu bersimin tak mantap, banyak mengandungi benda-benda kotoran, besi tak mantap, besi kecil, keluasan bin tak cukup luas, tak mendalam, maka mana mungkin yang nak menampu beban berpuluh tan, beratus-ratus tan daripada atas ke bawah tu, maka tak mungkin. Tapi kalau sekiranya basementnya mantap, besi berkualiti, semi berkualiti, insya-Allah beban yang ada di atas sisi tu dapat ditanggung oleh basement. Ini asas sama dalam marketing. So ada sini 5 asas penting dalam pemasaran. Pertama sekali, nombor 1, dia berkaitan rapat dengan niat. Kena cek balik. Sahabat-sahabat semua buat pemasaran, niatnya untuk apa? Kalau sekiranya sahabat-sahabat buat pemasaran niat fokus mata-mata untuk dapat kemasyhuran sahaja ke, mendapat ramai follower sahaja, kalau sekat tu sahaja, apa lagi, untuk dapat pujian sahaja ke, tidak beyond dia punya tu, maka itu adalah satu niat yang tak betul sebenarnya. Tak boleh pergi jauh. Dia kena betulkan niatnya ialah apa? Niat kita the best is kita mendapatkan sesuatu pulangan daripada marketing kita itu untuk bantu orang lain. Bantu orang lain mengikut kehasilan daripada pemasaran kita buat. So kalau pemasaran anda dah dapat kewangan banyak, dah dapat ramai follower, dapat support banyak, benda-benda ini anda guna pakai untuk memberi manfaat kepada orang lain semula. Itu niat macam tu bagus. Bermaksud sini kita melakukan sesuatu yang bagus untuk lain, dia menepati apa? Dengan kehendak-kehendak Ta'ala, yang mana apa yang kita dapat ni adalah daripada Allah Ta'ala. Kita dapat duit banyak ke, follower ramai ke, pengaruh banyak ke, bukan kita punya. Tapi hasil kita lakukan gerak kerja, marketing secara konsisten, dapat benda-benda ni, dan benda ni kita tahu bukan hak kita. So bila bukan hak kita, kita perlu gunakan balik untuk memberi manfaat, untuk membantu orang lain mengikut jumlah hasil yang kita dapat gara-gara kita buat pemasaran yang betul. So kalau kita niat macam ni, insya-Allah you akan boleh pergi jauh dan akan mendapat banyak lagi manfaat atau faedah daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita dapat benda tu semata-mata Allah Ta'ala, kita ambil, kita pulangkan balik kepada orang memerlukannya, maka memang Allah Ta'ala akan sukalah. Sebab kita guna hak dia bagi tu dengan mengikut kehendak dia. So niat. So kena renung baliklah. Kalau sekiranya apa niat anda bersunnah tak betul, tulis kat kertas, tengok balik, cek balik, tak kena kat mana, tak betul kat mana, ada menepati dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau tak betul, kena betulkan semula, insya-Allah. Okay. So niat ni penting sebab dia juga berapat dengan fikiran kita. Kalau kita berfikir niat pemasaran ni kerana semata-mata kepentingan diri, kepentingan diri sebenarnya adalah suatu benda yang memancarkan, dia ada suatu frekuensi memancarkan yang negatif jugalah. So bila kita memiliki pemikiran yang negatif,
maka dia akan menarik yang negatif masuk kepada kita. Tapi kalau kita niat dalam pemasaran kita betul, dengan baik, dengan molek, maka gelombang tadi ataupun frekuensi kita lepaskan tadi juga akan menarik yang positif dalam diri kita semula, insya-Allah. So niat ni cukup penting, ya, innamal a'malu binniyat. So kena hati-hatilah dan kena beyond daripada sekadar bisnes seperti yang ada sekarang ni. So bercek balik, sejauh manakah boleh perginya ni anda tu, potensi dia. So kalau tak menepati dari sisi kata apa, tak mencapai keredaan Allah Ta'ala, maka anda perlu perbetulkan semula niat anda dalam buat pemasaran untuk capai apa yang anda kendaki, especially dalam bisnes lah. Pertama niat. Yang kedua ialah asas dalam pemasaran adalah nombor 2, kena tahu, mesti tahu teknik. Maknanya kena belajar. Di dalam kita melakukan gerak kerja pemasaran, tak boleh kita cuba-cuba, apa namanya, try and error. Elakkan macam tu. Elakkan sahabat-sahabat semua tak nak pergi belajar, tak nak ada guru, tak nak mentor. Mungkin ada rasa dah pandai dah sebagainya, nak cuba buat sendiri, maka elakkan macam tu. Sebab telah menyalahi sunnatullah. Sahabat Nabi Muhammad SAW pun, dia memang insan yang sempurna sekalipun, tetap juga ada Jibril yang memantau, yang menegur gerak kerja yang dilakukan Rasulullah. So kalau Nabi pun ada guider dia, ada penegur dia, kita yang bukan hebat ni tentu sangat perlu kepada orang yang menunjuk kepada kita teknik yang betul dalam membuat pemasaran. Tak boleh kita buat sendiri, try and error. Dia menyebabkan anda buang masa, buang tenaga, dan yang dapat hanya penat saja, tak setimpal dengan hasil berbanding penat yang anda curahkan. So dalam hal ini perlu sangat-sangat belajar teknik pemasaran dengan cara cari orang yang boleh guide awak, bimbing awak. Yang boleh bagus, cara yang boleh guide anda secara face to face lah. Secara face to face lagi bagus, memudahkan dia pantau semua sekali proses perjalanan marketing yang anda buat. Dengan cara ini, insya-Allah, bila ada orang yang guide awak secara one to one, boleh menyebabkan awak laku gerak kerja marketing tadi lebih berkesan, lebih berjaya dan pantas jimat masa. Dia samalah macam juga orang nak naik gunung. Katakanlah you naik gunung Kinabalu, you tak ada pengalaman, tak tahu di mana lorong, curang, tempat ada binatang buas, tak tahu kat mana ada air boleh minum, air yang beracun, tak beracun, air bersih tak bersih, tak tahu. Tapi mungkin ada sikit kesombongan, rasa hebat dia, nak pergi seorang diri je, cuba nak pergi ke puncak Gunung Kinabalu, jawapannya biasanya gagal lah. Tapi berbeza kalau sekiranya awak sanggup menahan diri, upah Sherpa, maling gunung yang telah berpuluh kali bawa orang, berjaya bawa orang, dah proven bawa orang berjaya sampai puncak gunung tu, awak upah dia, ikut je nasihat dia. Ikut nasihat dia, apa dia suruh, you buat saja, insya-Allah akan sampai ke puncak Gunung Kinabalu dengan selamat, dengan pantas dan kurang risiko lah. Sama dalam kita buat marketing. Dan kita buat marketing ni, kita perlu melakukan gerak kerja. Pertama sekali ialah dapatkan teknik pemasaran betul daripada mana-mana orang atau mentor yang sudi untuk membimbing kita secara berdepan atau one to one, face to face lagi bagus. So nak tak nak, untuk memastikan asas pemasaran you betul, nombor 1, kena belajar teknik pemasaran betul daripada mana-mana orang yang telah proven berjaya, proven sukses. Okay, saya sendiri masih belajar lagi. That's why saya buat FB Live bukan untuk mengajar awak sebenarnya. Sebenarnya saya tak layak untuk kata apa bercakap macam ni, tapi saya buat FB Live untuk diri sendiri. Untuk saya sendiri ulang kaji nota-nota yang saya ambil daripada mentor saya ini, supaya poin-poin penting ini, taniat, kita kena tahu teknik ini lekat dalam otak saya, memudah untuk saya present, bercakap tanpa perlu nota macam ni.
Ini jenis latihan untuk membina kekayaan diri menggunakan zero cost marketing, iaitu FB Live. Okey, yang ketiga ialah yang perlu kira, iaitu value, nilai. Nilai baik. Okay, nilai baik. Apakah nilai baik tambahan lain yang anda boleh berikan di dalam mana-mana gerak kerja pemasaran yang buat? Bermaksud sini ialah perlu buat upgrading kepada mana-mana strategi pemasaran yang telah memberi hasil baik. Mungkin ada 200 strategi marketing, tapi tak semua anda mampu buat. Tiba bila anda buat antara 10 beri satu yang memberi hasil yang tinggi. So fokus kepada teknik yang memberi hasil tinggi itu dan lakukan tambah nilai baik, upgrading lagi kepada 10 kali ganda, kepada 20 kali ganda. Kerana kalau satu teknik marketing terbukti memberi impak baik, memberi respon positif, memberi hasil yang tinggi, anda perlu fikir, fokus, fikir pada satu teknik itu dan lakukan penambahbaikan kepada satu teknik pemasaran yang terbukti memberi hasil. Contoh saya sendiri, saya fokus antara banyak-banyak teknik pemasaran dan menggunakan zero cost marketing ini, saya fokus secara lebih banyak masa ialah menggunakan FB Live. Kerana saya dapati FB Live ini memberi kesan yang cukup baik, banyak baik kepada saya. So antara puluhan ratusan yang saya ada strategi marketing ni, saya tak mampu buat semua sekali. So saya dapati FB Live ni bagus, saya hanya lipat gandakan, mempergiatkan lagi, mengaktifkan lagi buat FB Live. Target saya untuk dapat 6 kali sehari FB Live ke atas. Sebab saya dapati teknik ataupun FB Live marketing ini memang memberi kesan yang positif kepada saya. So saya perlu lipat gandakan lagi. Kalau pada 6 kali, kalau mampu saya akan buat mungkin 12 kali sehari FB Live, insya-Allah. Dan saya akan buatlah upgrading kepada FB Live marketing ini supaya kualiti kepada FB Live marketing ini lebih baik dalam masa semasa. Saya fokus saya sekarang FB Live. Okay, FB Live marketing. So tambah nilai perlu dibuat. Dan jangan lupa ya, untuk kita berikan tambah nilai baik ini kepada diri sendiri, kepada orang lain. Kepada orang lain. Anda sekarang merupakan friend saya, orang lain. So saya akan fikirkan apakah lagi nilai baik yang saya boleh beri kepada anda yang telah sudi menjadi rakyat FB profile saya. Okey. Yang kedua untuk kongsi ilmu dengan rakan-rakan FB anda. Tak rugi sebenarnya. Kita sendiri sekarang ni kongsi dengan anda berbagai tip kan. Sulai mungkin rasa tak mahu kan, tapi saya faham, saya akan kongsikan juga sebab saya tahu benda perkara itu. Walaupun anda tahu sekalipun, ada lagi satu isu yang mencabar anda, iaitu boleh buat ke tak boleh buat. Ya Muhammad ayat Assalamualaikum. Walaupun anda tahu dah sekalipun, beberapa formula saya bagi, tapi saya yakin tak semua boleh buat. So kenapa saya sangat risau tentang pesaing dan sebagainya. So tugas saya menyampaikan dengan beri upgrading terbaik kepada value saya supaya you all boleh mempraktikkannya. Lagipun tak rugi kalau saya berikan pelbagai teknik strategi zero cost marketing yang anda buat, anda ambil hasil baik rezeki anda, bukan rezeki saya daripada akaun awak, bukan daripada akaun saya. Masing-masing ambil daripada akaun masing-masing. Dan akaun rezeki tak sama. Saya tak sama dengan akaun rezeki Muhammad Ayub. So tak perlu risau tentang cabaran, tentang pesaing. Kerana apa? Dia ambil rezeki dalam akaun hak masing-masing. Okay? So dengan ini saya nak share sahabat-sahabat link kepada yang nak follow lebih khusus berkenaan dengan teknik zero cost marketing ya. Ibu tua boleh follow yang ni lah. Boleh join yang ni, join FB ni ya. Untuk yang nak fokus berkenaan dengan tip dan strategi zero cost marketing, anda boleh follow link ni lah. Itu saya akan update
khusus berkenaan bercakap berkenaan dengan pengisian berkenaan zero cost marketing. Ya, di situ anda boleh follow kat situ insya-Allah. Link sebagai itu ya. Kalau you buat dapat, kalau you buat tak dapat, you boleh WhatsApp saya balik, saya akan tengok tak kena kat mana. Sebab saya tahu pemahaman awak tak sama. Walaupun dalam bilik yang sama, dalam ibadah yang sama macam ni, masa yang sama sekalipun, tapi kadang-kadang mungkin cara saya cakap tak menarik ke, kurang jelas ke, setengah orang faham, setengah tak faham. So bila dia buat, memberi hasil berbeza. Itu dah lumrah dunia macam tu ya. So anda boleh join situ kalau nak. Dan kalau untuk lebih santai, kepelbagaian ya. Sebab dalam FB group Sabri Ibn CKM tahap 1 dan 2 group ni memang isinya berkenaan dengan zero cost marketing saja. Yang kaitan dengan dia lah. Nah, kalau untuk lebih santai, lebih kata apa, kepelbagaian, boleh follow kat sini. Boleh follow saya kat sini sebagai sekali link ni. Anda boleh follow saya kat sini. Iaitu di Tracubo. You boleh follow kat sini. Sini pelbagai. Berbagai anda boleh follow di sini. Ya, di Tracubo ni memang satu platform sebab khusus ada kepelbagaian. Situ ada tentang info tentang ayam kampung, tentang zero cost marketing, aktiviti saya, macam-macam ada di situ di platform Tracubo yang saya bagi tu sekarang ya. You boleh follow kat situ. Kalau nak fokus tentang apa? Tentang zero cost marketing, anda follow di Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 grup. Itu isi tentang zero cost marketing saja. Dan saya ulang sekali, kalau kepelbagaian follow di Tracubo. Okey, di situ saya bagi. Alright, itu yang ketiga tentang perlu tambah value dari masa-masa. Upgrading versi kena ada. Dalam membuat gerak kerja pemasaran, tak boleh guna menggunakan, katakanlah you dapat satu teknik pemasaran menjadi, tapi tak upgrade, tak boleh. Sebab pesaing anda yang sentiasa mencari-cari penambahbaikan kepada teknik marketing dia akan menenggelam awak. Okey, poinnya ialah apa yang saya sabarkan ialah bila you dah jumpa satu atau dua teknik menjadi, lipat gandakan usaha tu, gerak kerja tu, dan jangan lupa untuk buat upgrading kepada teknik yang telah menjadi tadi. Contoh saya sendiri, saya telah jumpa Abillah ini satu teknik pemasaran yang berkesan yang menjadi. So saya tambah ganda lagi lah aktif buat Abillah. Saya aim untuk dapat 6 kali. Kalau okey lah, saya akan buat sampai mungkin 9 ataupun 12 kali kalau mampu, insya-Allah. Gandakan lagi ya. Dan upgrade dalam pengisian kepada Abillah saya contohnya. Alright. Dan sebelum tu, kalau sekiranya cara saya bercakap, buat present ini tak menarik, ada kelemahan, sila beri komen. Jangan segan malu ya. You all telah pun sudi berpegang dengan saya. So jangan lupa untuk beri komen dan tuliskan apa-apa pandangan awak semua di ruang komen, insya-Allah. Saya akan tengok satu-satu dan saya sangat menghargainya. Kerana bagi saya, komen anda ibarat cahaya yang menyuluh saya supaya terkeluar daripada kesilapan yang saya mungkin buat tanpa saya sedari. Tapi saya tersedar bila tengok komen anda. Alright. So yang keempat, asas kepada pemasaran adalah matlamat. Matlamat mesti jelas. Dalam kita melakukan gerak kerja pemasaran, kita kena jelas atas kertas dan juga dalam grup kita. Kalau ada grup yang buat, yang laku gerak kerja tu, kita nak benda apa, nak tuju ke mana, nak dapatkan apa, matlamat kita nak apa bila buat sesuatu gerak kerja pemasaran. Tak boleh sekadar buat sahaja, pernah menjadi sekalipun, kena jelas. Bermaksud contoh, kalau ia buat matlamat pemasaran, katalah lah dapat hasil sebulan 10,000 contoh. Okey, so ataupun set buat gerak kerja pemasaran ni, matlamat kita setiap bulan mesti dapat 10,000. Matlamat jelas. So kalau tak dapat 10,000 sebulan, kena postmortem. Kenapa tak dapat 10,000 sebulan? Kenapa sebelum ini telah dapat, telah bila capai pun RN 10,000? Matlamat jelas. Buat gerak kerja pemasaran, jelas nak apa. Contoh, kalau you nak daripada gerak kerja satu nak 10,000,
set situ. So buat kerja, ada kata bulan 12 you buat kerja sama pemasaran yang sama tapi tak dapat 10,000. Itu perlu postmortem, tengok apakah punca tak dapat sama 10,000 ataupun lebih. Okay, alright. Inilah dikatakan Tuhan nak beri kepada kita ilmu bila mari isu kenapa selama ni berjaya dapat 10,000 setiap bulan, tiba-tiba bulan 11, bulan nanti tak dapat. Inilah ilmu yang Tuhan nak tambah kepada kita secara tak langsung. Nak bertambah juga inilah teknik pemasaran yang telah terbukti memberi hasil 10,000 tadi perlu dibuat upgrading. Okay, kena ada matlamat jelas ya. Apa nak capai, kenapa anda buat pemasaran, apa yang anda lakukan, produk ke apa whatever, apa target anda dan apa sumbangan yang anda boleh berikan. Ni return back benefit kepada orang. Kena listkan semua matlamat ini dengan jelas pada kertas dan share dengan tim anda dan galakkan tim anda sama-sama berusaha berganding bahu untuk capai matlamat jelas yang telah set pada kertas yang telah diberitahu dalam meeting bersama kumpulan anda. Kenapa? Ini penting kerana bila kita telah jelas kita punya matlamat dan berjaya capai hasil dia berkali ganda, berdapat hasil dia akan beri satu inspirasi kepada diri kita dan kepada tim kita. Right, itu dia. Dan yang seterusnya ialah sampai tadi sampai beri motivasi juga, memberi suatu inspirasi lah, inspirasi dan motivasi akan beri semangat kepada tim kita di sendiri untuk terus melipat kali gandakan lagi buat marketing telah terbukti menghasilkan impak yang positif. Dan yang kelima, asas kepada marketing yang betul ialah kena educate. Mana kena bimbing, kena ajar, kena sekolahkan, kena apa lagi, ajarkan, kena beritahu dan sebagainya lah. Educate, beri pelajaran kepada sama ada sendiri ataupun tim kita. Sebab perniagaan bukan setakat berniaga, dia berkait rapat dengan peningkatan kualiti educate kita dan juga tim kita. Ia akan pengaruhi bila mana berlakunya peningkatan kepada education, insya-Allah dia meningkatkan juga kepada hasil, pendapatan, jualan sebagainya. Abigail, apa khabar aku Abigail? Nak habis Abigail, dah poin kelima dah ni. Terima kasih Allah Ta'ala menjemput awak datang bersama saya Abigail. So bila kita educate semua tim kita dari sendiri dengan formula-formula baru, dengan teknik pemasaran yang upgrading, ia akan menambah lagi kepada kehasilan daripada gerak kerja pemasaran yang kita lakukan. So nak tak nak kita perlu educate, tunjuk, ajar kepada diri sendiri dan tim kita dengan pelbagai strategi marketing yang baru, di samping kita teruskan juga upgrading kepada teknik strategi pemasaran yang telah berhasil memberi hasil yang baik. Alright, itu dia 5 asas penting yang perlu kita pastikan betul di dalam gerak kerja pemasaran, insya-Allah. Mudah-mudahan konsep ini bermanfaat pada saya sendirilah. Niat saya bukan untuk mengajar Galen ya. Untuk saya sendiri buat Abilah ini bagi saya penting sangatlah, bagi saya penting sangat untuk saya ulang kaji ilmu ini supaya sentiasa melekat dalam otak saya dan membantu meningkatkan keyakinan diri saya dalam bidang komunikasi. Alright, ini penting sangat. That's why bagi saya Abilah cukup power untuk membina kepercayaan, membina keyakinan diri, membina, menambah baik kebolehan bercakap, macam-macam lagi lah. That's why saya begitu committed untuk mencapai target saya untuk buat Abilah sebanyak 6 kali sehari. Alright Abigail, mudah-mudahan Abigail dapat sesuatu. Kalau tak faham tengok balik ya. Saya nak keluar dah ni daripada live saya. Sebelum itu, jika ada apa kurangan, anda boleh tinggal komen ya Abigail. Kalau perasan ada kelemahan saya yakin saya tak sempurna. Masih banyak lagi kelemahan-kelemahan yang saya tak perasan, tapi mungkin Abigail perasan. Sila berikan komen di ruang komen untuk saya ambil pakai untuk kebaikan diri saya sendiri, dan bila mana saya semakin baik, saya akan hambur balik, pulangkan balik kebaikan yang Abigail beri pada saya dengan teguh tu. InsyaAllah saya akan pulang
maafkan semula kepada anda semua yang telah sudi memberi teguran kepada cara saya buat belah ini. Cara saya bercakap ini penting sangat untuk saya lakukan apa? Upgrading. Alright, hingga jumpa next sebelah. Semoga manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Kalau ada manfaat, anda tolong share lah kepada orang-orang yang memerlukan bantuan manfaat ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.